Assalamualaikum, selamat meneruskan ibadah puasa. Diharapkan penonton Siti Nona terus bersama kami sehingga di penghujung rancangan. Seperti biasa, saban minggu Nona menjanjikan pelbagai topik menarik dan minggu ini Nona memaparkan kisah warga tua yang ditempatkan di pusat penjagaan harian. Mungkin kedengarannya kurang enak, tapi mengapa mereka ditempatkan di situ? Paparannya sebentar lagi. Sebelum pengisian lengkap, apa kata disaksikan dulu rangkuman pelbagai majlis sepanjang minggu ini dalam Sana Sini. Permintaan terhadap fashion muslimah semakin meningkat. Baru-baru ini, berlangsungnya Majlis Pelancaran Butik Iman yang terletak di Kota Damansara. Koleksi jubahnya diinspirasikan daripada selebriti Wardina Safia. Masa sekarang ni kami ada 10 koleksi dan insya-Allah kami akan ada lagi 8 koleksi untuk Ramadan dan juga Syawal. Saya memang sangat-sangat gemar dengan jubah-jubah. Sebabnya adalah kerana ianya cukup simple sekali. Jadi less is always more. Saya minat dengan sesuatu yang simple, namun selesa. Paling penting sekali senang nak bawa. Kalau kita nak bersolat kan tak payah nak pakai telekung dah. Pakai macam ni saja kita boleh solat. Kalau ikutkan jubah, saya ni suka memilih warna hitam. Tetapi kalau untuk pakai seharian tu, kalau boleh elak kalau warna hitam kan. Jadi saya sekarang ni cuba memakai yang berwarna tetapi warna yang subtle. Pemilihan jubah yang sesuai mampu menyelahkan keayuan dan kejelitaan supermarket. Lengkapkan sambutan Lebaran tahun ini dengan koleksi mewah aksesori perhiasan diri. Berinspirasikan renda yang ditenun indah dan halus, ianya sekaligus melambangkan ikatan mesra sesama keluarga sempena kempen Rantaian Kasih Habib 2014. Walaupun kita mendapat ilham daripada barang-barang kemas lama, sekarang kita telah memperbaiki lagi seni pertukangan tangan. Kita dapat mengeluarkan barangan yang halus dan sebagainya. Jadi dengan kombinasi dulu dengan lama, kita dapat keluarkan koleksi yang terbaru. Di Malaysia bukan sahaja kita memakai barang kemas sebagai perhiasan tetapi juga sebagai pelaburan. Dari dulu lagi ramai yang membeli barang-barang kemas, terutamanya emas. Dia dapat pakai untuk hari raya tetapi juga dapat simpan untuk masa depan kerana ia mempunyai nilai yang begitu tinggi sekali. Koleksi ini dizahirkan untuk mencetuskan keceriaan dengan setiap rekaannya menepati citarasa tema cerita di hari raya. For accessories, I prefer something simple, not too much because I'm still young, you know. So, but for my age, I think like this one sesuai untuk I. Barang kemas, aksesori itu adalah nombor satu. Sangat. Itu yang akan membuatkan cantik. Walaupun baju kita simple, orang tak tengok baju sangat. Bila baju simple tapi bila dihiasi dengan aksesori baru macam. Saya lebih cerewet kepada desain-desain ni sebab saya dulu nak jadi designer tapi tak dapat. Tak ada, saya memilih benda yang bersesuaian dengan yang pemakai lah sebenarnya. Lebih sesuai. Dia punya teliti, dia punya design dia. Sebab habis jual dia banyak konsep atau banyak bentuk yang bersesuaian untuk si pemakai. Menatap indahnya senyum. Kerajaan bersama sahabat dan rakan taulan telah mempertemukan Nur Arina Abdul Malik atau lebih dikenali sebagai Erin Malik dengan pilihan hatinya Muhammad Faris Muhammad Fauzi. Pelakon drama Misi Kukuza akhirnya memeterai ikatan persahabatan yang terjalin kurang setahun ini dengan ikatan pertunangan. Majlis diadakan di rumah Erin di Duta Suria Residensi, Ampang, Kuala Lumpur. Tempoh pertunangan ini akan membuatkan Erin dan Faris saling mengenali hati budi masing-masing dengan lebih mendalam lagi. Awal-awal lagi Faris dah cakap dia dah 30 tahun and dia tak nak buang masa. Dia nak kahwin, nak ada dia own family. So at the same time, Erin pun dah bersedia untuk kahwin. Dan cakap dengan dia, insyaAllah kalau semua berjalan dengan lancar, kita comfortable each other, kita boleh terus ke tahap seterusnya iaitu pernikahan. Di setiap langkah. Sebenarnya tak tahu siapa dia mula-mula.
And saya kenal dia pun through a friend kan. And then from there kita get close macam Erin cakap from Instagram. So after a few outing tu, I'm very comfortable. Saya sangat selesa dengan dia. Umur bagi saya tak ada jadi masalah. Sebab untuk saya pun terkejut. Bagi umur dia sangat matam. Dan saya sangat selesa. Senang memahami each other. So from there saya dah bagi tahu kat dia. Because my aim is to become a husband by 30. I want to get married by 30. I am ready to have my own family. So saya cakap kat dia, are you ready? So dia very excited. Dia kata, yes, she's ready. Dia kata. So I said, okay, if you are ready, then we bertunang dahulu. Okay, just want to tell you that I love you with all my heart. And then I hope that throughout from hari kita bertunang ni sampai hari pernikahan dan seterusnya kita tak ada masalah. Kalau ada pencabaran daripada public ke ataupun daripada sesiapa pun, we be strong and we stick to what we want, insyaAllah. Sejujurnya, Lofa memang sukakan konsep kediaman pada minggu ini. Orang kata moden, klasik dan berseni cukup menyenangkan. Menyentuh mengenai kreativiti dalam segmen label minggu ini, Nona mengetengahkan gaya lebaran yang bakal menjelang ilham dari mereka yang kian dikenali. Saksikan. Linda Rahim terkenal dengan sentuhan rekaannya yang feminin, elegan dan eksklusif. Sempena Lebaran tahun ini, Linda Rahim tampil dengan koleksi moden contemporary hasil gabungan padanan kain yang berbeza. Untuk collection yang kita paparkan pada hari ini, it's exclusive dan limited. It's more fitted to body. Ada peplum, ada kurung moden, but still flowy. Rekaan kurung moden peplum dengan cerutan pada bahagian pinggang dan kembang pada pinggul menyilahkan gaya klasik si pemakai. Some of audience, orang di luar sana, mereka lebih suka menonjolkan susuk tubuh tapi tidak keterlaluan. So, seperti peplum, even though dia cutting fitted, but cutting peplum tu sendiri dapat menutup pinggul kita di belakang, but it still looks sexy. Bagi yang gemarkan busana ringkas baju kurung, Linda Rahim mengeluarkan rekaan kurung moden dengan sentuhan moden pada bahagian leher baju. Baju kurung moden ni, it's traditional. Tapi still saya tunjukkan elemen moden seperti neckline, boat neck di depan, but di belakang ada V-neck low cut. But still dia tidak terlalu seksi. Dan 6 panel kain menggunakan chiffon dan printed Italian chiffon. Seperti kita tengok, dia punya embellishment juga tak terlalu syarat. Beading and crystal di tangan dan di leher dan di kaki baju. Tampak berbeza dan menawan dengan busana ala kimono ini yang mampu memberikan ilusi tinggi lampai dan ramping apabila dikayakan. Nude colour combination with brown skirt. It's a wrap top with a slim cut skirt with slit dekat sebelah. This is really sexy. Sebab tu kalau kita tengok setiap design yang saya paparkan, semua berbeza. Jahitan manik pada bahagian bahu yang berkilau menjadi penyeri utama untuk rekaan gaun labo yang ringkas dengan potongan moden ini. But you can wear it open house, masa function ataupun wedding. It's a wrap dress with pleated di sebelah bahu belah kiri dan saya letak laces dan crystal and bead embellishment di sebelah kanan bahu dan di hujung lengan. Wrap dress ni cantik dan agak sedikit seksi. Pemilihan gaun labo pada Lebaran kali ini pastinya memukau mata sesiapa sahaja yang memandangnya. Ianya sesuai buat mereka yang langsing dan tinggi lampai. Design dress yang ini, my new favourite colour adalah peach.
pitch bukan semua pitch cantik, but this pitch is really nice, soft pitch, and saya menggunakan crepe dan organza silk untuk design ni. Pleated di dada kiri dan kanan cukup menonjolkan design ni. Target bukan saja pada satu peringkat umur saja, 20-an, 30-an, 40-an. Bukan semua suka pakai nude colour, bukan semua suka pakai bright colour, am I right? So kita sediakan semua, so people can choose. You can choose whatever, design dan colour apa semua. Rekaan Lebaran dari Linda Rahim kali ini menawarkan variasi pilihan dari pelbagai jenis rekaan dan palet warna yang mampu memenuhi citarasa ramai. Ibu bapa ketika mereka tua, memang itu tidak nafikan. Kami akur tentang perkara itu dan memang menggalakkan seboleh-bolehnya anak menjaga ibu bapa. Tetapi penghantaran ke rumah orang tua ini adalah pilihan terakhir. Menghantar orang tua ke pusat jagaan harian, mungkin ramai antara kita, terutamanya orang Melayu, menganggap tindakan ini tidak mengenang budi. Namun ada juga yang menganggap tindakan ini tindakan yang positif. Daripada membiarkan ibu bapa bersendirian dan kesepian, lebih baik menghantar mereka ke pusat jagaan harian. Bersama wartawan kami, Amy Zafar Nainan mengupas isu ini dengan lebih lanjut. Kesibukan bekerja serta persekitaran hari ini menjadi persoalan buat anak-anak dalam mencari kesempurnaan menjaga ibu bapa. Namun kemunculan pusat jagaan dan pendidikan warga emas seperti di Darul Insyirah yang terletak di Bangi ini seakan pilihan buat mereka yang memerlukan perkhidmatannya. Darul Insyirah ni ditubuhkan pada tahun lepas, September 2013. Dia adalah salah satu inisiatif daripada Yayasan Ikhlas. Di mana di bawah Yayasan Ikhlas kita ada Raudatul Hufaz, kita ada dakwah mu'allaf, kita ada iBackyard Science. Maka Darul Insyirah ni jatuh salah satu di bawah Yayasan Ikhlas. Kita cari something yang orang tak nak buat, kita buat. Diinspirasikan sebab kami pergi melawat di pondok-pondok penuh, tak cukup tempat, dan kebanyakannya warga Islam kita berada di tempat yang bukan Islam, yang menjaganya dan bercampur-campur. Jadi kami rasakan satu fardu kifayah untuk kita buka satu pusat penjagaan di mana bukan sahaja kita menjaga tapi kita mendidik. Uniknya pusat penjagaan harian ini sentiasa dipenuhi dengan pelbagai aktiviti keagamaan bagi mengisi masa lapang warga emas yang datang ke sini setiap hari. Alhamdulillah sekarang ni kita ada 6 orang, terdiri daripada yang daycare, weekly dan monthly. Darul Insyirah boleh memuatkan sehingga 15 penghuni. Kita ada kelas-kelas agama, sentiasa dekat pada Allah, berzikir. Konsultan agama yang akan datang untuk mendengar luahan perasaan, bersembang dengan orang tua. So orang tua ni dia suka ada orang yang good listener yang dia boleh sembang. Dan kita ada juga health check up. Kan kita bekerjasama dengan Hospital Islam Az-Zahra yang menghantar jururawat dia berkala. In fact kita ada doktor daripada perkumpulan iMedic. iMedic ni adalah sekumpulan sukarelawan yang memberikan khidmat percuma kepada kami lah maksudnya. Ketiga-tiga warga emas ini berasa cukup gembira apabila ditempatkan di pusat penjagaan ini. Sekurang-kurangnya, mereka dapat berkawan dan tidak berasa sunyi mahupun bersendirian ketika anak-anak keluar bekerja. Bapa saya Pakistan, mak saya orang Penang. Saya lahir di Kampung Baru. Cucu 11 tu. 9 laki-laki, 2 perempuan. Dah habis kahwin dah. Cucu pun dah habis kahwin. Taling Jaya rumah saya. I got my own house. Datang sini, tengok dia orang masak. Tengok ada kuih yang dia pandai dia buat. Ada petang, makan petang dia. Sama sedap. Kau ada ngaji-ngaji juga lah kat sini? Belum lagi. Belum lagi? Belum lagi. Nak rasa nak buat. Puasa kan dah datang. Ada beli apa kitab kau, buku. Ada ustazah pandai karang. Beli. Apa nama? Saya orang Taiping tapi mak bapak orang Penang. Ikutlah ratap pindah.
KL lah, Kuala Lumpur lah, Taiping, Kedah. Opa ada berapa orang anak? Umur. Anak. Umur lah. Semua dah kahwin, semua dah buat. Berapa orang? 8-9 orang lah. 8-9 orang. Opa kat rumah ni kan, Opa datang setiap hari kan? Opa buat apa kat rumah ni? Macam mana? Opa buat apa kat sini? Kat rumah ni? Nak bayar dengar ni? Mengaji. Mengaji? Mengaji. Mengaji tak, mengaji dah pasal paparan tak larang. Duduk bawah tak boleh. Kena duduk tempat tinggi. Tak kisahlah. Kita nak mengaji dia sendiri. Pasal benda kita boleh baca lah. So kat sini datang jumpa kawan-kawan. Datang mendengar. Ada. Mendengar ustaz mengaji lah, ustaz yang mengaji. Ya? Dengar ustaz lah mengaji. Mengaji. Ceramah. Baca kitab. Kitab rajin lah. Kitab tu urusan cerita. Tidak dengar. Membuat keputusan menghantar ibu bapa ke tempat penjagaan warga emas masih dianggap negatif oleh masyarakat hari ini. Namun, apa yang pasti, pengurusan pusat jagaan ini memiliki alasannya sendiri. Pada saya, semuanya bergantung pada niat anak-anak tu. Kalau niat anak-anak tu, sebab dia dah try everything. Sedaya upaya dia lah sehabis dia untuk menjaga ibu dia, nak elakkan murung, tapi dia dengan kesibukan kerja, dengan kesibukan anak. Jadi dia hantar dengan niat supaya mak dia happy kembali. And then dia hantar pun bukan dia tinggal terus. Sentiasa call every day, hantar pagi, petang ambil ataupun hantar hari Isnin untuk yang jauh, hari Jumaat datang ambil. Yang tu kita mengalu-alukan. Memanglah dalam Al-Quran kan Allah berfirman, hendaklah menjadi tanggungjawab pada anak tu kan untuk menjaga ibu bapa ketika mereka tua. Memang itu tidak nafikan. Kami akur tentang perkara itu dan memang menggalakkan seboleh-bolehnya anak menjaga ibu bapa. Tetapi penghantaran ke rumah orang tua ini adalah pilihan terakhir. Mungkin ramai yang beranggapan betapa kejamnya seseorang anak itu meletakkan ibu bapa mereka di pusat jagaan harian. Namun, demi kepentingan bersama serta alasan yang kukuh membuatkan anak-anak mereka tidak mahu meninggalkan ibu bapa bersendirian di rumah. Kebakaran, jatuh ataupun makan ke tidak dan kematian mengejut kan. Benda-benda ni boleh membahayakan warga emas tu berseorang kat rumah. Kalau ambil bibik, dia tak in terms dengan orang tua. Cara bercakap, layanan, jadi orang tua jadi tension kan. Dan aktiviti dia terhad kat situ saja. Anak-anak yang soleh dan solehah sebenarnya, kalau mereka menghantar ibu mereka kat sini, adalah lebih baik untuk ibu itu. Cuma perlu redha ibu tu. Kalau ibu tu redha, insya-Allah anak tu jamin syurga. Tak salah maksudnya untuk menghantar ke rumah penjagaan dan pendidikan warga emas. Di rumah jagaan ini, mereka bukan meninggalkan sepenuh masa. Mereka meninggalkan dengan tanggungjawab. Mereka tinggal waktu pagi pergi kerja, balik petang. Mereka mengambil ibu mereka ataupun mereka meninggal secara mingguan. Hari bekerja mereka tinggal, hari minggu mereka mengambil. Pada saya itu satu tindakan yang lebih baik daripada kita membiarkan ibu kita tinggal di rumah tanpa jagaan. Dan yang paling istimewa di sini, kita mempunyai nilai-nilai keislaman bagi memastikan warga emas kita kekal dengan amalan-amalan Islam seperti membaca Al-Quran, solat, berzikir dan sebagainya. Pembabitan sukarelawan dan masyarakat setempat dalam membantu menguruskan pusat penjagaan harian ini wajar dipuji dan dijadikan contoh. Zahratul Radiah Sharif, 41 tahun, membabitkan diri dalam aktiviti sukarelawan sejak pusat jagaan ini ditubuhkan. Baginya, ia seakan terapi dalam mempersiapkan diri menghadapi hari tua. Akak pun salah seorang bekas nurse, jadinya kita macam beri balik khidmat kita, memberi balik pengalaman kita untuk warga-warga emas di sini, untuk kesihatan yang lebih terjamin. Kebersihan tu yang paling penting. Makan minum dia, ada ubat dia yang mana kalau ibu bapa tu yang perlukan ubat. Jadinya jangan bimbang, nurse sini akan tahu macam mana dengan kita punya pantauan daripada hospital. Saya rasa memang sesuatu yang baik untuk masyarakat kita. Kita pun tahu zaman sekarang ni anak-anak semua bekerja, bertugas. Kadang-kadang kita selalu fikir orang tua ni kita nak jaga, kita cakap je nak jaga. Tapi kita tak jaga hakikatnya.
kerana kita membiarkan ibu kita tinggal di rumah sendiri. Tapi kalau datang di sini, dia ada kawan, kemudian keduanya dia ada ilmu. Kita adakan tadarus semua kan. Jadi sekurang-kurangnya dia tidak boring lah kata orang kan. Duduk seorang diri. Selain masyarakat setempat, kemasukan belia dalam khidmat sukarelawan ini juga amat dialu-alukan bagi memastikan kelancaran sesebuah kerja amal itu. Dalam keadaan sekarang kita kena fikir, mungkin sekarang kita masih muda kita tidak terfikir, tapi kita pun ada mak ayah. Orang-orang muda ni saya nasihatlah agar kita kena seimbang, kita kena fikir juga untuk masa depan dan kita kena fikir untuk orang kata jangka masa panjang. Mungkin anda tidak terlibat secara tak langsung, tapi sebenarnya benda-benda ni semua sampai satu masa semua orang akan merasai. Walau apapun keputusan yang dilakukan, kajilah terlebih dahulu baik dan buruknya serta berniat untuk melaksanakannya demi kepentingan bersama. Saya akan buat masakan special untuk Datin. Jadi hari ini kita masak ikan special. Bulan-bulan puasa kita letih, kita nak buat cooking yang menyusahkan kan. Ini benda senang. Pas apa ni terawih tu boleh makan ni dengan sebelum. Keyakinan dan kecantikan dalaman wanita terselah apabila bebas daripada masalah keguguran rambut. Baru-baru ini, jenama Dove memperkenalkan kempen Selahkan Diri dalam 14 hari dengan Dove. Kempen Selahkan Diri dalam 14 hari dengan Dove ini bertujuan untuk memberi inspirasi kepada kaum wanita untuk menyalahkan keyakinan diri untuk mengatasi keguguran rambut dalam 14 hari. So, marilah kita semua boleh mulakan langkah pertama dekat Dove Facebook page untuk berpeluang memenangi hadiah berjumlah RM20,000. It's happening to me sebab dia dah macam excessively, banyak losing hair, on my shoulder, on my pillow. So, nampaklah. Also in the toilet pun nampak kan. Walaupun rambut tu dah pendek, tapi kita nampak. Shampoo juga membantu kita juga menangani masalah ni. So, di dalam waktu yang menunggu, hormon kita kembali normal, stable dan juga dengan shampoo sekali. Rambut sihat menyalahkan keyakinan diri. Rekaan yang ringkas namun selesa digayakan menyebabkan permintaan terhadap koleksi rekaan butik Rina Saleh semakin meningkat. Ekoran permintaan yang semakin bertambah, Rina telah meluaskan cawangannya di Johor Bahru. Hari ini sebenarnya kita adakan opening untuk butik kedua kami iaitu Rina Saleh Clothing Cawangan Johor Bahru. Jadi hari ini kita adakan special opening sale untuk semua warga Johor, especially Johor Bahru. So kita jemput semua warga Johor untuk datang dan memeriahkan lagi pembukaan butik Rina Saleh Clothing di Johor Bahru ni. Untuk Johor Bahru kita ada special, kita ada beberapa new release, new collection kita, terutamanya dress yang mana kita punya best selling Nazin kita bawa dekat sini. Dan kita ada beberapa dress baru yang praktikal dan sesuai dipakai menjelang Ramadan dan juga Hari Raya ni. Bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk mereka yang berazam mengurangkan berat badan. Namun, ada juga yang kecundang akibat mengambil makanan berlebihan ketika berbuka puasa. Kalau nak tahu sebenarnya terdapat banyak cara untuk tingkatkan kesihatan di bulan Ramadan, ketahui selanjutnya dalam segmen Tanpa Jenis. Keinginan memiliki kulit yang cantik serta tubuh yang menawan membuatkan ramai wanita sanggup mengeluarkan belanja besar semata-mata untuk mendapatkan produk serta kaedah rawatan terkini yang dikatakan mampu menjadikan seseorang kelihatan cantik berseri. Namun ramai yang lupa bahawa makanan alami seperti buah-buahan mampu memberikan kulit serta tubuh yang cantik tanpa kesan sampingan. Menyedari hakikat ini, semakin ramai pengusaha minuman membuka perniagaan khusus untuk penjagaan kesihatan dengan menggunakan buah-buahan segar. Masyarakat kita cenderung untuk mengambil minuman bergas, berkafein seperti kopi, teh dan sebagainya, minuman di tepi jalan yang punya banyak pewarna. Mungkin kita boleh tukar habit tersebut
dengan mengamalkan pengambilan minuman jus yang mempunyai kandungan buah-buahan yang tinggi. Pengambilan buah-buahan yang bersesuaian dikatakan mampu menyelesaikan segala masalah kecantikan yang dihadapi. Malah, setengah pengusaha minuman mencampurkan beberapa jenis buah untuk memberikan kesan yang maksimum. Bagi Vitasi Detox, kami mencampurkan buah-buahan seperti buah oren, buah apple, lobak merah dan halia. Kebaikan halia ni adalah sangat bagus untuk fungsi slimming. Boleh menyahkan lemak dalam badan, dan juga bagus untuk penghadaman. Jadi kenapa kita campurkan juga buah apple? Kerana apple terkenal dengan kandungan seratnya yang tinggi. Ia bagus untuk penghadaman. Dan juga kandungan oren yang tinggi vitamin C, iaitu citrus, sangat bagus untuk penjagaan kulit, mencegah kedutan, antioksida dan sebagainya. Dewasa ini pelbagai cara kreatif yang telah direka oleh pengusaha makanan dan minuman untuk menggalakkan orang ramai memilih menu sihat. Selain tiada kesan sampingan, ia juga lebih murah jika dibandingkan dengan rawatan berteknologi tinggi. Apapun, pilihan di tangan anda. Hari ini bersama saya, Datuk Sheikh, di rancangan Nona Dapur Cinta. Saya akan buat masakan special untuk Datin. Jadi hari ini kita masak ikan special. Okey, ini ikan dia. Ikan sebelah. Jadi saya akan taruh sikit garam. Kita gunakan minyak zaitun, olive oil. Olive oil pasal saya nak ada berumur Jadi minyak zaitun the best lah. Kalau you nak tambah lebih cili, Ini my recipe. Kalau I tengok untuk macam Datin saya, dia memang tak suka dah pedas. Okey, untuk buat kuah ni kita need the ingredient. Ingredientnya senang je. Escallop, shrimp, creme fraiche, alia. Ini asparagus ataupun sayur-sayur apa sayur lain lah. Ini bawang hijau. Ini serai, kari powder, cube pati ayam. Sebelum tu saya nak mengenalkan isteri saya, banyak dah kenalkan, Datin Milena. Apa khabar? Khabar baik. Saya nak masak untuk Datin tau hari ni. Okey? Wow. Okey. Selalu saya masak sedap tak? Sedap. Okey. Sedap. Dah masak, bawa naik bau, taruh krem segar. Tapi kalau boleh, saya kuah tu kalau boleh saya tak suka pekat biar dia tak basah lah, tak bah. Saya suka pati ayam, tak suka lembu. Pasal ayam dia soft sikit, dia punya taste. Ini dessert ala Datuk Sheikh. Ini kita gunakan butter sikit. Bulan puasa kita letih, kita nak buat cooking yang menusahkan kan. Ini benda senang, simple. Dan budak-budak pun suka. Ini pun you boleh makan dengan aiskrim, tapi hari ni kita tak pakai aiskrim lah. It's simple, cepat untuk bulan puasa. I think this is the best. Ya. Tapi kalau boleh lepas tarawih tu boleh makan ni. Dengan sebelum. Untuk memarakkan lagi agama kita dengan cara yang termampu. Kalau boleh saya nak buat banyak lagi lah masjid, surau dan juga tempat-tempat pengajian. Itu memberi saya satu kepuasan. Assalamualaikum.
bagi wanita yang suka memasak berada di dapur seakan terapi buat mereka. Apatah lagi dengan peralatan memasak yang memudahkan mereka menyediakan berbagai hidangan. Selain menjimatkan masa, hasil masakan juga lebih enak dan berkhasiat untuk hidangan keluarga. Ini sekaligus memberikan kepuasan yang optimum buat suri rumah. Inilah yang akan saya kongsikan bersama keajaiban rangkaian non-stick cookware di bawah label Vantage. Di awal pagi, menyediakan sarapan dengan pantas untuk anak-anak ada kalanya menguji kesabaran. Apatah lagi jika anak meminta untuk menyediakan lempeng kelapa. Jika tidak menggunakan kuali yang betul, lempeng yang dimasak tadi akan melekat di permukaan kuali. Sebagai chef, lempeng adalah makanan yang paling mudah. Ia hanya dicurahkan di dalam pengukus kuih tanpa lekat 30 cm yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Menggunakan pengukus kuih tanpa lekat ini juga, anda tidak lagi perlu mengeriskan dengan minyak masak. Ia dilengkapi dengan 7 lubang pen tanpa lekat dan juga didatangi bersama penutup kaca. Apa yang penting juga, dapur anda kini tidak lagi kotor dengan percikan minyak masak. Satu lagi produk keluaran Vantage yang mesti ada di dapur anda adalah set induction cooker. Apakah pula kelebihan induction cooker ini? Lihat bagaimana ia memudahkan proses memasak saya ketika di dapur. Juga sempena kehadiran Syawal, tidak lama lagi, anda boleh memasak rendang dengan mudah dan pantas. Menggunakan wok 34 cm di atas induction cooker ini, rendang daging atau ayam yang dimasak teksturnya lebih empuk. Memasaklah menggunakan non-stick IH saucepan 16 cm iaitu 1.5 liter, non-stick cooking wok 34 cm dan non-stick frying pan 28 cm dengan induction cooker. Setiap koleksi telah diuji oleh Sirin. Segeralah ke galeri Vantage dan juga pengedar sah Vantage di Langkawi, Rantau Panjang dan juga rangkaian Pernama. Anda juga boleh mendapat produk Vantage menerusi belian online. Hai, kalau tak ada Farah Fauzana memang tak boleh nak sembang lama-lama. Tapi apa pun, terdapat banyak perkara yang dikongsikan bersama personaliti pilihan Nona minggu ini. Ikutinya dalam segmen Sembang-Sembang. Rezeki yang dilimpahkan Allah buat pasangan terkenal ini dimanfaatkan sebaiknya untuk dikongsi bersama insan yang memerlukan. Antaranya ialah pemberian zakat fitrah kepada penduduk kampung yang dijadikan acara tahunan keluarga pasangan dermawan, Datuk Khalid dan Datuk Siti Nurhaliza. Pada Ramadan tahun ini, 325 penduduk kampung Permatang Pasir antara yang menerima sumbangan daripada keluarga ternama ini. Majlis pemberian ini dimeriahkan lagi dengan kehadiran ibu dan ahli keluarga Datuk Khalid yang lain. Kebanyakan daripada mereka ni adalah daripada boleh dikatakan saudara mara, kan. Saya rasa lebih afdal jugalah kalau saya mulakan dengan di sini. Tapi di tempat-tempat lain kita buat juga, kita rasa lain, kan. Kita di mana yang mampu kita buat, insya-Allah. Saya dibesarkan di sini masa saya kecil. So dan saya dapat lihat yang sebaya dengan bapa saya dulu masih hidup. Contohnya macam Pak Long. Pak Long merupakan seorang, dia masih lagi imam, tapi dia sebenarnya dia tak boleh perform sebagai imam. So sekarang ni kita ada pemangku imam. Masa kecil-kecil pun di antara rumah-rumah yang kita pergi masa raya, masa puasa ni, rumah dia lah. Masa kecil kita kumpul-kumpul duit 10 sen, 50 sen macam tu, kan. So these are the people yang saban tahun kita bertemu. Dan hari ini selepas lebih kurang 50 tahun, kan, dia masih lagi ada, dia masih lagi dapat bersama-sama saya dalam suasana macam ni. Saya rasa hibah lah. Saya bersyukur. Cukup berjuang dengan saya cukup baiklah. Masa Datuk K kecil-kecil dulu ni, dia selalu main ke rumah. Saya mengasuh dia, dukung dia apa semua.
Dia datang ke rumah saya hari raya ke apa ke. Nak duit, saya bagi sumbangan kepadanya. Dan dia bagi sumbangan kepada saya pun banyak. Dia pernah hantar saya ke Mekah satu ketika dulu. Saya memang ada harapan kepada dia supaya dipanjangkan umur dan murahkan rezeki, dan dia akan selalu datang balik ke kampung Penantap Siak. Alhamdulillah, lepas berkahwin saya ikut suami tiap-tiap tahun kan, datang balik kampung, jumpa orang kampung, beri zakat. Dapat lihat kegembiraan di wajah mereka tu. Lebih mengembirakan kerana saya dapat bagi sendiri, bertemu sendiri, dia orang bersalam, dapat peluk, dapat cium. Jadi kepuasanlah untuk saya juga. Apa yang kita sumbangkan sebenarnya terlalu kecil. Benda-benda inilah buatkan kita lebih insaf kan. Betapa bersyukurnya kita, betapa kita ni bertuah kan, dapat hidup yang agak selesa. Impian pasangan ini yang suka berkongsi bersama orang ramai dizahirkan dengan pembinaan Masjid Al-Khalidiyah, Kampung Permatang Pasir kira-kira 3 tahun yang lalu. Sebuah badan kebajikan, Yayasan Nur Jiwa, turut ditubuhkan untuk menyalurkan sumbangan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Pasangan ini juga tidak pernah melupakan Sekolah Menengah Kebangsaan Pekulajaya, sekolah di mana Datuk Khalid menimba ilmu sehingga menjadi seorang yang berjaya. Sekolah tu juga merupakan satu sekolah yang ialah kenangan, nostalgia kan. Maka tu saya pun terpanggil jugalah untuk beri semangat ya kepada anak-anak kampung ni untuk menanamkan semangat untuk membaca sebenarnya, sebab ilmu tu mesti dituntut kan. So dengan nak memberi tak banyak membaca ni, Siti dengan murah hati bagi pula hadiah. Siapa yang rajin baca buku yang paling banyak baca buku, so diberi hadiah iPad. So ramailah yang budak-budak belajar kat situ. So hari ni kita nak pergi bagi sikitlah daripada hadiah yang kita janjikan. Satu kebanggaan sebab sekarang ni sekolah tu pusat sumbernya bila dia masuk ke dalam pertandingan seluruh Malaysia, dia mendapat nombor 2. Saya berbangga jugalah. Berbangga bukan sebab saya sumbang, tapi sebab untuk itu bermanfaatkan situ. Guru-guru besar pengetua ni dia orang begitu committed, maksimiskan apa yang ada dan menghasilkan sesuatu yang boleh kita banggakan. Itu memberi satu kepuasan. Saya berharap sangatlah dengan izin Allah Ta'ala, dengan rezeki yang ada untuk menyemarakkan lagi agama kita dengan cara yang termampu. Kalau boleh saya nak buat banyak lagi lah masjid, surau dan juga tempat-tempat pengajian. Selagi termampu, apa yang boleh saya kongsikan dari segi ialah sama ada memberi dari segi RM1 ataupun pertolongan ataupun ilmu itu sendiri. Kita nak berkongsi supaya apa yang kita lakukan ni akan memberi kebaikan bukan diri kita tapi pada keluarga kita juga akan datang, insya-Allah. Doakan. Pelbagai cabaran ditempuhi, pahit manis sama dikongsi. Erti sebuah pemberian menjadi tidak ternilai apabila dihulur dengan hati yang ikhlas dan suci. Semoga amalan murni ini dapat diteruskan oleh generasi muda dan menjadi inspirasi buat semua yang berkemampuan. Orang yang suka ketawa itu kurang wibawanya. Orang yang suka menghina orang lain, dirinya juga akan dihina. Orang yang menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatannya juga akan terjaga. Sekian sahaja Nona untuk minggu ini. Nantikan pada minggu hadapan dengan penulisan yang lebih menarik. Juga terima kasih ucapkan kepada tuan rumah kerana sudi menerima kedatangan kami. Seperti biasa, jika ada sebarang pandangan dan cadangan, boleh kongsikan bersama kami menerusi email nona@tv3.com.my, dan jika anda terlepas episod yang lalu, boleh layari tonton.com.my. Saya Nuni Lufa. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu hadapan. Rahmat berlimpah